Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurizuddin Nuh dari Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia. Pada hari ini saya akan membentangkan kertas kerja berkenaan sentimen akhbar bahasa Malaysia ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 1, analisa kandungan ekonomi dan kepenggunaan. Pandemik COVID-19 telah menzahirkan kesan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada seluruh dunia. Ini adalah satu peristiwa besar yang berlaku yang memerlukan penilaian serta tindak balas yang pantas. Banyak negara telah membuat keputusan yang sukar untuk menutup negara mereka demi mengekang penularan wabak ini. Malaysia adalah antara negara pertama yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau sekatan di Asia Tenggara berikutan krisis wabak COVID-19 yang semakin meruncing. Perdana Menteri Malaysia telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 1 pada 18 Mac 2020 sehingga 31 Mac 2020. Perintah ini adalah bersandarkan pada Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 serta Akta Polis 1967. Pada 25 Mac 2020, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan bahawa PKP telah dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Dan pada 10 April 2020, sekali lagi PKP telah dilanjutkan tempohnya sehingga 28 April. Seterusnya, pada 23 April 2020, Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa PKP Fasa 4 akan dilanjutkan sehingga 3 Mei 2020. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB mula diperkenalkan pada 4 Mei 2020 dengan objektif utamanya adalah untuk membuka kembali ekonomi nasional secara berstruktur dan ini membolehkan pengoperasian semula di beberapa sektor ekonomi, namun harus mengikuti peraturan dan prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Pada 7 Jun 2020, Perdana Menteri telah mengisytiharkan bahawa PKPB akan berakhir pada 9 Jun dan digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang berkuat kuasa dari 10 Jun sehingga 31 Ogos 2020. Pada 28 Ogos 2020, PKPP telah diumumkan untuk dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020. Pemantauan demi pemantauan akan dilakukan dari semasa ke semasa untuk memastikan agar masyarakat dapat mematuhi SOP dalam norma baharu agar dapat diputuskan rangkaian penularan wabak COVID-19 di negara ini. Kebanyakan kajian berkenaan media yang dilaksanakan ketika berlakunya pandemik COVID-19 adalah berkisar mengenai isu penyebaran berita palsu. Saiful Islam et al. Telah menjalankan kajian berkenaan 2,311 berita mengenai kabar angin, stigma dan teori konspirasi di 87 buah negara dan telah mendapati bahawa kebanyakan berita palsu tersebut adalah berkisar mengenai kaedah jangkitan penyakit dan juga kadar kematian. Kajian yang dilaksanakan oleh Brennan et al. Telah mendapati bahawa 59% daripada maklumat yang tidak tepat di dalam berita adalah berita yang telah diolah semula daripada berita asal, manakala 38% daripadanya adalah berita yang dicipta sendiri. Kajian-kajian media massa yang lain, terutamanya daripada Shelby et al., Aslam et al., Jurkowis et al., adalah berkisar mengenai sentimen yang dimainkan oleh akhbar dan televisyen berkenaan isu COVID-19 pada suku pertama tahun 2020. Kriteria-kriteria yang terbit seperti ketakutan, kepercayaan, kesedihan dan marah banyak mempengaruhi sentimen pembaca terhadap berita yang disiarkan ketika pandemik ini berlaku. Di Malaysia, satu kajian berkenaan surat kepada pengarang telah dijalankan ke atas akhbar di The Star Online oleh Siti Aisyah dan Syamimi dan telah mendapati bahawa surat yang merujuk kepada pandemik COVID-19 memiliki konotasi yang negatif serta syarat dengan emosi. Satu kajian mengenai kepenggunaan telah dijalankan oleh SM Yasir Arafat et al. Telah mendapati bahawa kebanyakan laporan pembelian panik yang membincangkan mengenai sebab dan impak
adalah berlaku di negara-negara membangun. Berita mengenai ekonomi dan kepenggunaan yang dikaji adalah berdasarkan berita yang telah disiarkan di dalam media cetak utama bahasa Malaysia, iaitu Akhbar Berita Harian dan Harian Metro. Menurut NSTP, jumlah pembaca Harian Metro telah meningkat sehingga mencecah kepada angka 3 juta pada tahun 2019 berbanding 106,000 orang pada tahun 1993. Akhbar ini adalah merupakan tabloid bahasa Malaysia yang paling laris di pasaran. Khalayak pembaca bagi Harian Metro adalah mereka yang berumur 18 hingga 35 tahun dan manakala untuk berita harian adalah untuk mereka yang berumur 35 tahun ke atas. Untuk kajian ini, penulis merasakan bahawa kriteria spektrum khalayak pembaca telah dipenuhi kerana kedua-dua akhbar ini telah mempunyai khalayak pembaca bermula daripada 18 tahun ke atas yang merangkumi golongan belia dan golongan dewasa. Kaedah yang digunakan oleh penulis ialah kaedah analisa kandungan. Kaedah ini dipilih atas kesesuaian bentuk kajian yang dilaksanakan. Berita yang dianalisa adalah berita bercetak dan bukannya berita digital. Berita-berita bercetak ini telah dikumpulkan secara fizikal mulai tarikh 18 Mac 2020 sehingga 31 Mac 2020. Ini adalah bersesuaian dan berpadanan dengan tarikh Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 1 yang dilaksanakan di seluruh Malaysia selama tempoh 2 minggu pada ketika itu. Berita-berita ini diambil hanya dari ruangan berita tempatan dan nasional, tidak termasuk ruangan bisnes. Kaedah analisa telah dibahagikan kepada dua bahagian. Pertama iaitu berita-berita daripada Akhbar Harian Metro dan Berita Harian diasingkan mengikut tajuk, isu dan tema di bawah dua isu iaitu ekonomi dan kepenggunaan. Kedua, pengiraan frekuensi dijalankan bagi gabungan tema yang terhasil dan pengiraan kumulatif peratusan telah dibuat ke atas tema-tema yang terhasil. Berita berkenaan ekonomi daripada kedua-dua akhbar telah diasingkan mengikut tajuk, isu dan tema. Bagi tempoh tersebut, sebanyak 18 berita ekonomi di Akhbar Berita Harian dan sebanyak 13 berita ekonomi di Akhbar Harian Metro. Bagi tempoh tersebut juga terdapat 11 berita kepenggunaan di Akhbar Berita Harian dan sebanyak 6 berita kepenggunaan di Akhbar Harian Metro. Secara keseluruhan, terdapat 31 artikel berkaitan ekonomi di kedua-dua buah akhbar. Namun, 31 artikel ini hanya telah menzahirkan 12 tema utama. Tema-tema ini telah disusun mengikut kekerapan penerbitan sepanjang 2 minggu tersebut. Secara keseluruhan juga terdapat 17 artikel berkaitan kepenggunaan di kedua-dua buah akhbar. Namun, 17 artikel tersebut hanya telah menzahirkan sebanyak 9 tema utama dan tema-tema ini juga telah disusun mengikut kekerapan penerbitan di sepanjang 2 minggu tersebut. Dalam ketidaktentuan ekonomi yang berlaku ketika mulanya pandemik COVID-19 melanda Malaysia, banyak isu yang telah diterbitkan di dalam akhbar adalah berkaitan kesihatan dan ekonomi. Kajian ini telah mendapati bahawa untuk berita yang bertemakan ekonomi, hanya 31 artikel yang disiarkan di Akhbar Berita Harian dan Harian Metro, manakala 17 artikel bertemakan kepenggunaan disiarkan di akhbar-akhbar berikut. Tema-tema utama untuk kedua-dua isu tersebut berkisar mengenai tanggungjawab kerajaan dalam memastikan bekalan barangan asas mencukupi. Selain itu, tema-tema utama yang berkisar mengenai peranan kerajaan dalam merangsang ekonomi dengan memperkenalkan bantuan-bantuan umum dan khas untuk rakyat, serta penerangan mengenai prosedur sektor ekonomi untuk beroperasi juga menjadi keutamaan untuk disiarkan di akhbar-akhbar utama bahasa Malaysia. Secara kesimpulan, nada yang ingin disampaikan oleh kedua-dua akhbar bahasa Malaysia ini adalah bersifat positif yang memperlihatkan usaha kerajaan dalam memberi penerangan kepada rakyat mengenai perubahan norma kehidupan, di samping memperkenalkan bantuan-bantuan yang akan diberikan oleh kerajaan disebabkan berlakunya pandemik COVID-19 ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.